Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Segala puji bagi Allah, tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan serta pengampunan. Okay, hari ini I nak share tentang hutang. Okay, tapi sebelum I nak share tentang hutang, I nak jelaskan sikit berkaitan video yang I buat few days ago regarding fitnah. Okay, that time I jelaskan tentang kalau kita terima fitnah, ada orang sampaikan cerita dengan kita apa yang kita nak lakukan semua kan. So hari ini because ada soalan, so I bring up this as part 2, pendek je, tentang bagaimana kita nak handle kalau ada orang buat fitnah tentang kita. Mungkin dia nak menjatuhkan kita, iri ataupun ada hasad dengan kita, dia buat fitnah keburukan tentang kita. Okay, first kita nak kena faham, bila seseorang tu sebelum dia melakukan, membuat fitnah itu, menyebarkan fitnah itu, orang-orang ini dipanggil orang-orang yang loser. Okay, kenapa loser? Kerana dia ada sifat jealous diri, dan orang yang ada sifat jealous diri kerana dia melihat orang itu lebih dari dia. Bermakna kalau ada orang iri atau ada dengki dengan kita, bermakna kita ni ada something kelebihan berbandingkan dengan dia banyak kekurangan dan dia jadi iri. Jadi orang-orang begini, tujuan dia, kita nak faham first tujuan dia first untuk menyakitkan hati kita dengan kata-kata dan fitnah yang dia lakukan. Tapi dia tak boleh bersendirian. Jadi apa yang orang-orang ni selalu lakukan, dia akan menyebarkan fitnah atau cerita ini kepada beberapa orang yang mengenali kita. Jadi orang itu dah yang kenal kita tu, kalau orang tu jahil, dia akan terus percaya. Tapi kalau orang tu orang yang pintar, cerdik, bijak, dia tak akan percaya. Dia akan katakan yang pertama, itu tak ada kena mengena aku, bukan urusan aku, tak payah sampaikan. Tapi kalau orang yang agak kepo sedikit, dia akan cari tahu, dia akan kontak, tanya, aku dengar cerita pada macam ini pada si Fulan, so aku nak keterangan, penjelasan ataupun from your side, story from your side. Okay, tapi the best kita terus ni lah. Jadi first tujuan dia untuk menjatuhkan kita, menyakiti hati kita. Jadi apabila kita dapat tahu ada orang buat fitnah tentang kita, kalau kita sakit hati, kita jadi geram, marah, dendam, bermakna tujuan dia tu dah sampai ke kita. That means kita dah kalah. In the first stage tu kita dah kalah, because kita termakan dia punya umpan tu, dia pancing tu, kita dah termakan. That means kita dah kalah daripada situ. Jadi orang-orang ni dia dah create satu group. Bila grup-grup tu semua dia dapat support dari beberapa orang yang percaya dengan fitnah dia, baru dia keluarkan fitnah tu, baru dia sebarkan. Dan di situ dia tahu, because orang yang dia fitnah tu cuma berdiri sendirian, jadi yang attack dia ni akan banyak. Jadi what we supposed to do? Macam mana kita nak counter balik ataupun apa yang sebaiknya yang kita nak lakukan? Okay. The only thing untuk lakukan is to diam, jangan respon. Don't try to explain to them, nak jelaskan perkara sebenar, tak perlu, because diorang tak perlu tahu perkara sebenar. It's not your job, bukan tugas kita untuk menjelaskan, because diorang in the first place, kita dah faham diorang tu dah percaya daripada awal, from the beginning diorang dah percaya dengan fitnah tu. So tak ada gunanya kalau kita nak jelaskan, because diorang akan continue tu untuk buat kita marah, dan orang-orang yang dia punya group tu semua akan masuk dan akan attack you alone. So the best kita diamkan, walaupun dia post kat social media ke kat mana saja, kita just pura-pura kita tak nampak dan kita tak tahu. Itu yang paling baik, because tujuan pertama dia nak sakit hati kita dan nak bilang kita yang dia lakukan sesuatu tu lah. Tapi kalau kita tak take action, kita tak komen dekat post tu, ataupun tak
apa, tak menjelaskan apa-apa, satu hari nanti dia akan terfikir, ni orang ni nampak ke tidak aku post aku begini. Jadi dia jadi terfikir sendiri. Because tujuan dia nak sakit hati kita. Tapi kalau kita tak respon, tak jawab ni semua, tak jelaskan, dia akan fikir, pada awalnya dia fikir, kan dia dah diam. That means betul lah tu, dia dah kalah. Tu pemikiran orang bodoh. Tapi that is the only way to stop the fitnah. Because bila dia tengok tak ada respon pun, orang ni dah tak nampak apa pun, so dia rasa macam dia, apa yang dia buat tu rugi, tak kesampaian. Jadi bila tak kesampaian apa yang dia buat tu, nanti dia stop sendiri, because dia tahu dia buat benda-benda gitu, dia put effort tapi tak ada apa-apa, there's no reaction. You continue with your life, buat aktiviti, buat kerja semua seperti biasa, or business or anything, dia akan rasa orang ni tak tahu ke apa aku buat. Malah dia yang tujuan dia nak sakit ke hati kita tu, adalah berbalik pada dia, hati dia yang sakit. Because dia nak sakit hati kita, tak dapat, jadi hati dia sendiri yang sakit. Jadi dia punya group tu pun nanti terus diam. Diorang tanya update macam mana dia respon, semua tak ada respon. Paling dia akan sampaikan, dia kata tu betul lah tu, sebab tu dia diam, dia tak jelaskan. So nanti, because diorang semua ada kegiatan hari-hari, so diorang ada diorang punya own responsibility setiap hari. Diorang ada nak buat kerja rumah, nak kerja, so diorang tak akan nak continue fokus dengan membuat fitnah tu. Okay, untuk kita so kita, bila kita tak reply, tak jawab, ada beberapa pihak yang fikiran cetek tu dia akan kata, kenapa kau tak jelaskan? Entah betul. Itu semua orang-orang yang punya otak seperti nyamuk. Okey, kenapa kata otak nyamuk? Nyamuk paling kecil. Ini otak nyamuk tu lagi kecil. Jadi orang seperti orang yang, kalau kita cakap tak ada otak, diorang ada otak. Jadi diorang ada otak tapi terlalu kecil seperti nyamuk. So bila perkara itu terjadi, we just ignore, pura-pura kita tak nampak, dan tak perlu pun kita jelaskan. Kalau kita ada kawan, contoh kawan kita lah, konon-kononnya rapat, dia cakap aku nampak macam gini, dia nak tahu jelaskan. Sebenarnya kita pun tak payah jelaskan. Kalau tu betul-betul kawan kita, dia tidak perlu tanya kita, tak perlu minta penjelasan dari kita, because dia kenal kita. Melainkan dia cuma kawan dengan kita sebatas beberapa benda yang dia boleh dapat manfaat daripada kita. Jadi kepercayaan tu tak ada. Jadi dia bukan true friend. Jadi you don't have to explain to them apa diorang kata, but this is the very effective way to stop daripada orang tu yang buat fitnah tu untuk menyebarkan lebih banyak fitnah. Because kita dah tak lain, kita still continue, dia akan stop sendiri. Tapi the moment kita start to explain to them, then that's where diorang tengah tunggu, dan diorang akan terus percaya dengan fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Okey, sekarang kita masuk bab hutang InsyaAllah. Okey, bismillah. Okey, hutang, kita nak kena faham tentang hutang. First, pemberi hutang, orang yang memberi hutang, dan orang yang penerima hutang. Jadi ada dua orang. Jadi kita first nak kena faham bahawa dua-dua orang ni ada ujian masing-masing. Dan insyaAllah beri ujian pada pemberi hutang dan orang yang menerima hutang. Jadi ujian-ujian yang kita nak kena faham, because ramai di antara kita beri hutang, kita tolong orang tu, kita punya niat tu belum lagi tepat. Betul, tapi belum lagi tepat. Okay, orang-orang yang meminta hutang, nak minta pinjaman, mereka juga perbuatan mereka tu belum lagi tepat, fikiran dan niat mereka. Jadi kita nak kena, first step, kita nak kena faham tentang ujian dia. Di manakah ujian pemberi hutang? Jadi kalau pemberi hutang tu, firstly, dia punya tujuan kita nak kena tahu, kalau kita Allah sorry, tadi ada gangguan sikit. Okey, terus kita nak kena faham peminjam, orang yang meminjamkan duit ataupun barang. Okey, peminjam ni, apakah kita meminjamkan itu kerana Allah, atau kita meminjam, membantu dia kerana mengharap, maksudnya
Okay, sorry tadi ada gangguan. Okay, terus kita nak kena faham, bila kita sebagai peminjam, kita kasih orang pinjam duit ataupun apa-apa sajalah. Okay, jadi kita membantu orang. First, kita nak kena tanya diri kita, apakah kita membantu ini, adakah kita membantu kerana Allah dan hanya mengharapkan balasan daripada Allah, atau kita membantu dia untuk menunjukkan dia yang ada orang tolong aku je yang begitu. Kau tengok in the end siapa yang tolong kau? Aku juga. Bila kau susah kau cari aku. That means ada perasaan riak. Okay. Secondly, apakah kita bila kita membantu tu kita mengharapkan dia akan membalas kita dengan balasan yang baik, ataupun kita hanya mengharapkan balasan daripada Allah. Kalau kita punya niat memang betul, niat kerana Allah, kita bantu dia, kita tak akan mengharapkan walaupun perkataan terima kasih. Sometimes kita tolong orang, kita akan sebut aku dah tolong, terima kasih pun tak ada. That means kita masih mengharapkan daripada makhluk. Kalau tujuan kita menolong seseorang tu kerana Allah, kita tak akan mengharapkan walaupun perkataan terima kasih daripada seseorang itu. Jadi itu part peminjam. Jadi bila kita minta hutang pula, kita dah pinjamkan kita dan kita minta orang tu bayar hutang kita lah, pun kita nak kena faham, apakah kita meminta hutang kita kerana itu hak kita, ataupun kita meminta dia hutang kita kerana kita ingin menyelamatkan dia di akhirat daripada dia dituntut di akhirat. Okay, ini pun kita nak kena, because kita boleh tipu kita boleh pura-pura aku betul-betul nak tolong dia, aku ingatkan dia supaya dia tak kena tuntut ke akhirat, tapi apa yang di dalam hati kita Allah tahu apa perkara sebenarnya. Sebab tu ikhlas kata-kata kita. Kalau kita nak tuntut kerana kita dah buat baik dengan dia dan itu hak kita minta balik, tak salah, kerana itu hak kita. Tapi sebelum kita minta, kita nak kena tahu situasi orang tu, apakah dia lagi senang ataupun dia masih susah. Kalau kita tahu dia punya situasi orang tu masih susah, we talk about duit lah, orang tu masih susah, kita tak perlu tanya dia bila dia nak bayar, ataupun don't have to mention because dia tengah susah. Apabila kita tanya, dia pasti nak kena cari alasan. So kita jangan soalan yang kita tanya tu membuat seseorang tu terpaksa berbohong kerana kita, perbuatan kita. Memang dia ada pilihan untuk berterus terang, jujur, ataupun kebanyakan orang dia berbohong. Dia kata aku belum gaji, ataupun sebenarnya dia dah gaji tapi tak cukup duit. Jadi dia kata belum gaji, dia kasih alasan-alasan. Jadi kita tengok situation orang tu. Kalau peminjam tu situation dia belum lagi bagus, dan kita jangan minta. Kita kerana kita punya niat untuk membantu kerana Allah. Jadi kita sebagai saudara, kita just bantu dia, melainkan kita tahu dia ada duit, dia mungkin kita ternampak dia pergi holiday ataupun dia pergi mana-mana lah dengan duit yang banyak, dan kita boleh tanya untuk sebagai peringatan, untuk mengingatkan dia. Okay, kenapa? Because belum tentu kita nampak orang tu pergi holiday gunakan duit dia. Mungkin ada orang bayar dia, support dia, hadiahkan dia tiket untuk pergi holiday, ataupun mungkin dia dapat voucher pergi holiday. So that kind of thing. Jadi kita tak boleh terus seuzon fikir orang ni ada duit, dia enjoy tapi dia tak nak bayar duit aku. Okay, jadi kita ingatkan dengan cara baik, like kasih hint. The best is kasih hint, ataupun tanya khabar, dan from there kita boleh tahu orang tu kalau dia betul-betul nak bayar, dia akan balas message kita balik. Okay, apa yang membuat orang bila yang hutang tu, orang yang hutang kita tu, apa yang membuat dia tak nak jawab message kita, tak nak jawab call kita, mungkin dia block kita? Apa? Sebenarnya kerana kita sendiri, perbuatan kita mendesak dia, padahal kita tahu situation dia tu tak ada duit. Kita tak boleh katakan aku pun tengah susah, bila kau susah tolong, aku pun tengah susah. When we mention that, bermakna kita bantu dia tu bukan kerana Allah, dan kita mengungkit
perkara itu, bantuan itu kita mengungkit kerana kita dalam keadaan susah. Dan Allah Allah benci orang-orang yang mengungkit. Sama juga Rasulullah pernah bersabda, dia tak suka pada orang yang mengungkit perbuatan yang baik yang kita lakukan atau pertolongan. Jadi we have to understand it. Itu untuk ujian pada pemberi hutang. Okey, sekarang ujian pada si piutang, orang yang berhutang ni. Jadi ujian untuk orang yang berhutang ni, sebelum dia meminta, apakah dia meminta dan mengharapkan pertolongan daripada manusia, ataupun dia meminta pertolongan daripada Allah dan dia berusaha. Okey, berusaha ni bukan berusaha untuk cari pinjaman, tapi berusaha untuk mencari duit dulu. After dia ikhtiar cari duit, dia dah berusaha tak dapat, sambil berdoa, then baru dia meminta pertolongan daripada makhluk. Okey, so first, apakah dia dah cukup menjalani ataupun dah membuat doa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia terus fikir aku ada problem ni macam mana, okey aku try tanya dia ni boleh pinjam duit ke tidak, tanya dia ni. Okey, itu pun perkara yang kita nak kena faham kerana meminta-minta tu salah satu perkara yang dilarang Rasulullah. Rasulullah tak melarang kita meminta-minta. Jadi apakah bila kita pinjam, apakah kita pinjam tu dalam keadaan kita betul-betul terdesak, darurat, ataupun kita masih ada tapi kita nak buat standby. Standby maksudnya kita pinjam, contoh kita sebenarnya cuma perlukan $48 untuk selesaikan masalah ni, tapi kita nak pinjam dia $50 kerana kita fikir just round off to make it $50, ataupun mungkin lagi $2 boleh buat standby, ataupun kita perlukan $48, kita minta dia $70 atau $100 untuk kita buat standby lagi. Okey, itu juga tidak disarankan, it's not advisable. Okay, it's not advisable because bila kita meminjam tu, kita nak kena tahu pasti kita nak kena bayar. Jadi kita hanya pinjam sekadar apa yang kita perlu. Kalau kita perlukan 48, kita minta 48. Dan kita continue to berusaha, ikhtiar untuk mencari rezeki lebih sambil berdoa dan bertawakal. Jadi kat situ pun kita nak kena faham, sebagai orang yang meminta hutang ni, kita ada ujian daripada Allah. Jadi dua-dua So apakah bila kita dah dapat hutang, apakah kita berniat, biasanya pada awal kita memang ada niat nak membayar balik secepatnya. Tapi ada beberapa orang, dia after some time dia tak dapat duit. So after some time dia dapat duit, dengan keadaan si peminjam hutang tu selalu pressure dia, tanya bila nak bayar, dia jadi marah, terus dia tak nak bayar. Bila kita ada niat kita tak nak bayar, then itu lagi satu problem, because Allah apabila kita mati nanti, kalau kita ada hutang dengan orang, kita akan berjumpa Allah dengan keadaan status kita ni sebagai pencuri. Itu yang kita nak kena jaga. Jadi sekarang persoalannya, betul atau tidak orang yang berhutang, yang ada hutang ni, yang orang punya hutang banyak, betul tak dia tidak dibenarkan bersedekah? Okey, kat sini kita nak kena faham tentang bersedekah. Memang ada dalam buku-buku para ulama fikih ada menjelaskan, tapi ini bukan hadis, ini daripada fatwa daripada para ulama fikih. Dia ada menjelaskan pendapat mereka. Jadi ulama fiqh atau fikih memberi fatwa atau memberi pandangan bahawa hukum bersedekah bagi orang yang mempunyai hutang, kalau kita ada hutang ataupun masih ada hutang, apakah hukumnya? Jadi barang siapa yang memiliki hutang, ini para ulama fiqh yang jelaskan, tapi barang siapa yang mempunyai hutang dan tidak memiliki duit, tak ada duit semua,
dia tidak tidak dibenarkan bersedekah kerana dia ada duit, so kewajipannya tu untuk menafkahi orang. Jadi apa yang para ulama ni cuba sampaikan bahawa bersedekah adalah sunnah, dia bukan wajib. Kalau zakat wajib, because zakat ada beberapa zakat fitrah, zakat harta. Jadi apabila dah sampai dia punya nasab ni semua, kita nak kena bayar, tu wajib. Dan zakat juga ada dia punya dalam 8 golongan orang yang boleh terima zakat, termasuk orang yang miskin ataupun fakir. Jadi kat sini orang yang memberi sedekah itu ada perbuatan sedekah itu adalah sunnah. Jadi bagi yang yang bersedekah tu sampai siapa yang berhutang, I am so sorry. What I mean is siapa yang masih punya hutang, dia tidak disunahkan untuk bersedekah. So sekarang kita nak kena faham macam mana aku ada hutang tapi ada orang minta sedekah, aku tak boleh sedekah. Okey, itu pandangan ahli fikir, ulama fikir. Jadi menurut kalau kita ikut pendapat daripada yang lebih sahih daripada Imam Nawawi. Okey, pendapat Imam Nawawi, haram hukumnya jika seseorang itu mempunyai hutang tapi dia bersedekah. Okey, ini pun kita nak kena faham lebih detail. Kenapa, apa yang menjadi haram, di mana jatuhnya haram. Jadi contoh, kalau kita lihat like orang yang harus menafkahi orang lain, yang wajib dinafkahi, seperti keluarga kita punya isteri, punya anak, dan yang kita wajib menafkahi, dan kita ada duit. Jadi kita nak sedekah tapi kita masih ada tanggungan yang kita wajib menafkahi, dan juga kita wajib membayar hutang. Jadi kat situlah baru jadi haram jika kita bersedekah. Ini pun nanti saya jelaskan sikit lebih dalam tentang ini. Jadi pendapat yang sama juga yang diberikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab fatwa mazhab Syafi'i tentang memberi sedekah waktu kita ada banyak hutang adalah haram hukumnya. Jadi membayar hutang adalah wajib. Okey, jadi kita harus wajib dahulukan membayar hutang. Okey, sekarang penjelasan dia tentang hutang. Kita tak boleh kata aku ada banyak hutang jadi aku tak boleh sedekah, itu haram. Okey, hutang kita beli rumah, kita beli kereta, apa sajalah kita beli, ataupun kita ada hutang orang untuk something. So itu tak bermakna kita punya hutang kita haram bersedekah. Okey, kat sini apa yang Imam Syafi'i dan Imam Nawawi cuba jelaskan lebih detail. I ambil dalam bahasa cara I explain lebih lebih santai. Okay, contoh, I ada hutang orang $5,000. Okey, $5,000. Jadi I sekarang ada $10. Jadi cuma $10 dan letaklah I ada wife dengan satu anak, dan makan-makan kita cukup untuk hari ini $7. Dan ada satu orang tua ataupun ada orang miskin yang datang, dia belum makan beberapa hari, dia minta tolong, aku belum makan beberapa hari. Jadi kita ada $3 ekstra. Okay, kita boleh sedekah dia $1 atau $2. Okay, jadi di situ diperbolehkan kerana dia tak ada efek. Kalau kita punya hutang $5,000 dengan uang $3 ni, kita bilang si pemberi hutang tu, okey aku bayar kau $2 dulu atau $3 dulu, kemungkinan besar dia tak akan terima kerana terlalu kecil dan tak boleh menutup sebahagian daripada hutang, total hutang yang kita ni. Dan kalau kita ada hutang seperti beli rumah atau apa, itu bab lain. Okay, kita tetap ada dia punya per bulan, setiap bulan berapa yang kita harus bayar, dan kita tahu kita ada gaji dan kita masih mampu menjelaskan hutang tu. Jadi dalam situasi tu kita ada duit lebih tu, kita masih boleh bersedekah, itu tidak jadi masalah. Yang dilarang itu bermaknanya kita tak ada duit, kita tak ada kerja, tak ada apa, kita ada banyak hutang, dan kita ada hutang orang kat sini $5, sebelah sana $10, sebelah situ $50, dan kita ada duit mungkin $20. Jadi kita
$20 ni kita wajib jelaskan hutang kita dulu. Okey, contoh yang $5 dulu kita fokus dengan $5 yang jumlah kecil. Jadi kita kata okey, aku ada $20, aku nak perlukan makanan untuk anak aku. Okey, jadi aku for $5 kita boleh bayar lah. Untuk yang $10 ataupun $50, then kita harus jelaskan aku ada $20 untuk keluarga aku. Jadi aku mungkin boleh bayar kau $10 dulu. So itu dia punya kefahaman. Jadi I hope you all boleh faham tentang sedekah ni. Jadi dia tengok pada situation kita, di mana kita punya situation dan situation orang tu. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan belum beriman seseorang tu hingga dia menyayangi atau mencintai saudaranya sendiri. Jadi semua orang Muslim adalah saudara kita. Jadi mencintai saudara kita, kita harus taruh mereka tu seperti kita punya sibling sendiri, keluarga kita. Jadi kita harus membantu, saling membantu. Dan satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan pada kita, jangan kita berpaling muka pada peminta sedekah ataupun orang miskin. Jadi kita jangan sombong. Jadi kita masih boleh sedekah dengan jumlah yang sikit, cuma we have to see our situation. Jadi kita jangan menghindarkan sedekah tu kerana situation kita dan kita mencari pembenaran. Okay. So cara yang baik kita untuk, kalau kita tak nak tolong, cara yang baik kita jangan mengusir dia. Kita bicara dengan cara yang baik untuk kata dengan dia, maaf kita tak ada duit. Kita janganlah mengherdik, kerana untuk mengherdik pun kita boleh cari dalam surah Ad-Duha ayat 10. Allah berfirman, janganlah kita mengherdik orang-orang yang meminta-minta. Jadi kat situ pun kita nak kena tahu, ini firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang tengah bad mood, ada orang minta sedekah, ni apa ni minta-minta orang, kita terus judge. Kita pun tak tahu apakah mungkin itu penyamaran malaikat yang Allah nak tengok, nak test kita. Allah kirim satu malaikat menyamar sebagai manusia biasa, meminta bantuan pada kita. Kita herdik, kita pekik, kita tengking, kita halau, kita usir. Kita tak tahu itu adalah ujian dan Allah nak test kita. Sebenarnya mungkin kita tolong, Allah akan lipat gandakan. Jadi kat situ kita jangan herdik, kerana ni Allah dah warning dalam surah Ad-Duha ayat 10. Allah dah warning kita, dah beri amaran, jangan mengherdik, kita jangan mengusir, jangan. Kita tolak dengan cara baik. Minta maaf bu, ataupun minta maaf pak, minta maaf uncle, I don't have money right now. Or kalau boleh, kalau kita kata don't have money itu pun satu doa. We have to be careful apa yang kita cakap, satu doa. So kalau kita ada duit tapi tak cukup, jangan kata kita tak ada duit. Just say I have money but it's not enough for me, I'm so sorry. Kalau kita kata tak ada duit padahal kita ada maybe 20 sen kat dalam poket, okey, kita punya doa tu dikabulkan, dan betul-betul 20 sen pun kita tak ada, betul-betul kering. Then another problem. Jadi kalau kita berniat untuk berhutang, kalau kita tengok hadis daripada Ibnu Majah, siapa yang ada niat untuk berhutang tapi tak nak bayar balik, dan dia akan jumpa Allah dalam keadaan mencuri. Dia status tu sebagai pencuri. Jadi sekarang the question is, macam mana kita nak jelaskan hutang dengan orang yang kita pernah hutang dulu tapi dah lost contact. Contoh, I pernah hutang time sekolah lah, primary school. Mungkin I pernah hutang my friend 50 cent ke, ataupun mungkin time NS I pernah hutang my friend $50 ke, ataupun mungkin tempat kerja lama I pernah hutang orang $100 ke, dan terus tak dapat contact lagi, dah lupa, dah tak dapat contact, tak tahu mana dia nak cari dia. Okay. Ini adalah salah satu cara yang disarankan oleh para ulama fiqh. Jadi apa yang kita boleh lakukan, contoh saya ada hutang orang, sekarang nama dia pun saya dah lupa. Ada orang macam itu, dia hutang orang dah terlalu lama sampai nama orang tu pun dia lupa, dan jumlah pun kadang-kadang dia lupa. Berapa aku pernah hutang orang ni, $50 ke $20, itu dah lama. Nama dia siapa, tempat tinggal kat mana aku tak tahu, dah lupa. Tapi kita dah ada niat nak bayar. Okay. Kalau menjadi situasi seperti itu, kita akan kita ikhtiar untuk cari. Dan the best way, kalau kita takut, aku ikhtiar terus aku mati tak sempat, dan macam mana aku mati dengan keadaan berhutang.
So what we can do, kita have to take action secepat mungkin sebelum ajal kita datang. Okay. Salah satu cara yang kita boleh membayar hutang pada orang yang kita dah tak boleh jumpa lagi ialah membuat sedekah jariah. Okay, actually sedekah. Okay, kita boleh sedekah atas nama dia. Jadi kita boleh, okay, ya Allah, aku ada hutang si fulan ni. Aku masih ingat time NS dulu. Aku dah lupa nama dia, tapi kita tahu siapa dia. Nama dia aku dah lupa, jumlah pun aku dah lupa, 50 ataupun $30. Okay, ini aku, tapi ni dalam hati dia tak ada usoli, tak ada sunnah. Ni I cuma kasih penjelasan, cuba jelaskan. Jadi okay, I take this $50, aku buat sedekah jariah. Okay, kenapa sedekah jariah? Bila kita buat sedekah jariah pada orang yang kita berhutang itu, sedekah jariah adalah sesuatu yang berterusan. Jadi bila berterusan, apabila status kita sebagai pencuri itu di hadapan Allah di akhirat nanti, dia akan datang tutup hutang dia. Kita dah ada backup. Kita dah jelaskan Allah, kita lakukan sedekah jariah atas nama dia untuk membayar hutang. Jadi pahala-pahala itu semua kita boleh serahkan pada dia. Itu hak milik dia. Jadi dia dapat itu. Dan dengan perbuatan kita itu untuk dengan niat baik, dia kita yang untuk membayar hutang tu, menjelaskan hutang itu kerana kita takut kita pada Allah, InsyaAllah Allah akan beri kita ganjaran kerana kita bersedekah, dan sedekah itu sedekah jariah untuk seorang yang memberi kita hutang mungkin $30, tapi kita balas membayar hutang itu dengan berlipat-lipat ganda pahala dengan sedekah jariah. Jadi dengan perbuatan itu, insyaAllah Allah akan meridai kita dan membantu kita, memudahkan segala urusan kita, dan juga melipat gandakan rezeki kita. Dan juga apabila kita di hadapan Allah, kita tak malu lagi, dan kita dah ada baggage untuk yang penuh dengan pahala jariah untuk orang yang nanti nak tuntut kita. Jadi di sini I cuma nak share sikit. Kalau you all nak buat sedekah jariah, you all can contact me, insyaAllah, because sekarang I tengah buat beberapa projek kecil juga. Kat sini Indonesia, you know that ada banyak jalan-jalan yang rosak, berlubang-lubang, jalan rosak, and jangan talk about their government ataupun wali kota, we just forget about that. Kita boleh lakukan, kita lakukan. Kita tak perlu nak tunggu orang ni dia push sana push sini. So sesiapa yang nak buat sedekah jariah, this is the best opportunity untuk membuat jalan. Kat sini dia panggil jalan aspal. From the quotation that I get, the price about 75,000 $75,000 per meter. So $75,000 per meter is about $7 Singapore. $7 per meter. So you all tengoklah, you all kalau ada hutang ke ataupun tak ada hutang tapi memang nak buat sedekah jariah, this is the best, because selagi ada makhluk menggunakan jalan itu, manusia, haiwan menggunakan jalan itu, selagi itu kita mendapat pahala, insyaAllah. So buat jalan mungkin like 50 meter, 100 meter punya, kalau ada beberapa orang combine, you can make a few kampung untuk memudahkan orang-orang tua, takut diorang terpelecuk, takut diorang naik motor kan, kadang-kadang bawa barang berat-berat, ibu-ibu pergi jatuh, semua budak-budak. So kita dapat memudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan memudahkan urusan kita. Okay, that's all that I want to share. Semoga jadi manfaat dan semoga kita dibebaskan daripada segala macam hutang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.